Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diizinkan sekali lagi membolehkan kita melakukan ketaatan dan kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan menghidupkan amalan salat fardu secara berjamaah di masjid, serta menghidupkan majlis-majlis zikrullah, dan ianya merupakan sebahagian daripada tinggalan besar cara hidup junjungan Rasulullah dan para sahabat, yang sewajarnya kita sebagai umatnya mengambilnya dan mencintainya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu tanda orang tu cintakan aku, dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita tak tahu bagaimana keadaan kita setelah kita mati nanti di hari akhirat kelak. Apakah nasib akan menyebelahi kita sehingga kita dapat bersama-sama dengan insan yang kita sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seorang sahabat Nabi namanya Sauban radhiyallahu anhu, Sayyidina Sauban, dalam memikirkan perkara ini, beliau tidak dapat tidur lena, sehinggakan pada waktu subuhnya, ketika mana dia berjumpa dengan Rasulullah di dalam solat subuh berjamaah, usai solat subuh, Nabi melihat satu persatu wajah sahabat baginda. Bila Nabi melihat wajah Sayyidina Sauban, Nabi bertanya kepada Sauban, ya Sauban, apakah kamu tidak sihat wahai Sauban? Maka kata Sauban, aku sihat saja wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada beliau, kenapakah mata kamu merah? Maka Sauban menyatakan, mungkin kerana aku tidak dapat lena, tidak dapat tidur lena kerana memikirkan tentang permasalahan ini ya Rasulullah. Maka ditanya pada Nabi, ditanya oleh Nabi, apa masalahmu Sauban? Kata Sayyidina Sauban, ya Rasulullah, aku amat mencintaimu ya Rasulullah, dan aku senantiasa merindui kalau aku tak dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ketika di dunia ini, kata Sayyidina Sauban, aku memikirkan ada kalanya aku boleh bersamamu, ada kalanya aku tidak boleh bersamamu Rasulullah. Kalau aku berjumpa denganmu, aku dapat bersama. Kalau aku bersama-sama dalam musafir, dalam jihad, peperangan, dalam solat berjamaah, maka aku dapat bersamamu ya Rasulullah. Tapi kalau waktu-waktu lain, contohnya di waktu malam,
Kamu balik ke rumahmu, aku balik ke rumahku ya Rasulullah. Maka aku tidak dapat bersama denganmu ya Rasulullah. Sedangkan di dunia ini, aku sudah dipisahkan denganmu ya Rasulullah. Bagaimanakah agaknya keadaan aku nanti ya Rasulullah ketika aku sudah mati di hari akhirat kelak? Apakah aku boleh bersama denganmu ya Rasulullah? Andai kata aku dapat masuk syurga, sudah tentu Allah akan meletakkan kamu ya Rasulullah di syurga yang jauh lebih tinggi daripada syurga yang Allah tempatkan aku. Dan na'udzubillah kalau aku ni dihumbang ke dalam neraka, sudah tentu aku langsung tidak dapat menatap lagi wajahmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW termenung kerana tidak dapat memberikan jawapan kepada persoalan yang bermain di benak para sahabat. Kerana syurga itu bukan milik Nabi yang Nabi boleh tentukan. Kamu masuk syurga, kamu tak boleh masuk syurga, melainkan ia merupakan wahyu yang dikhabarkan oleh Allah. Kamu boleh duduk dalam syurga bersama-sama dengan aku kelak. Ini bukan milik Nabi syurga ni. Jadi Nabi tidak dapat menjawab persoalan yang diutarakan oleh Thauban. Sehinggalah Allah mengutuskan Jibril membawakan ayat daripada surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Allah SWT menyatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya orang itu adalah orang-orang yang akan dikurniakan kepadanya nikmat oleh Allah, sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada para nabi dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah seelok-elok teman yang Allah akan jadikan pada dia teman yang rapat. Jadi ayat ini menjawab bahawa apabila kita taat pada Allah, taat pada Rasul, mencintai Rasul dengan menghidupkan sunnah Nabi sebagaimana hadis yang kita bacakan sebentar tadi, maka Nabi menyatakan faqad kana ma'i fil jannah. Sesungguhnya orang itu dia taat pada Allah, dia taat pada Rasul, dia menghidupkan sunnah aku sebagai tanda cinta dia kepada aku, maka kana ma'i fil jannah. Maka orang itu akan dapat bersama-sama dengan aku di dalam syurga, insya-Allah. Allah masukkan kita di kalangan orang-orang tersebut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, lidah ulcer, sakit sangat nak bercakap rasa. Ujung lidah bila terkena gigi tu dah berasa bisar. Kita sambung perbahasan kitab kita di muka surat 165 dalam menyatakan pada bab sejauh mana saya mesti memahami penggabungan saya dengan Harakah Islamiyah. Pada bulan yang sudah kita telah membicarakan tentang penggabungan kita dengan Harakah Islamiyah ini. Sebagai anggota jemaah Islam, kita tidak boleh menyerupai orang yang berada di luar jemaah Islam. Jangan kita ni daripada sudut akhlak kita, daripada sudut muamalah kita, daripada sudut keluarga kita, serupa tuan-tuan dengan orang hak tak duduk dalam jemaah Islam. Almarhum tuan guru kata tak, polis ada lagu baju dia. Tak. Askar ada baju uniform dia yang tertentu. Doktor ada baju uniform dia yang tertentu. Orang kekebun dia ada uniform dia.
Nah, gaya tanjung orang pi kebun. Ini tanjung orang nak pi ke laut. Ini tanjung orang kerja pejabat, kerja cikgu. Sama juga keadaannya bila kita duduk dalam jemaah Islam ni, kita kena bawa perwatakan jemaah Islam tu macam mana. Supaya nampak perbezaan kita dengan orang yang berada di dalam jemaah-jemaah lain. Dan di antara perbezaannya sebut, kita dah nyatakan bahawa kita ni bila duduk dalam jemaah Islam, cara pemikiran, fikrah kita ni kena membuang jauh-jauh sifat ananiah. Sifat kita ni tuan-tuan pentingkan diri sendiri. Aku. Apa yang aku boleh dapat daripada jemaah? Apa yang jemaah boleh beri pada aku? Duk rasa kita ni lah yang menguatkan jemaah. Tak ada kita, jemaah ni tak berfungsi. Jadi kita ni tuan-tuan, sedang jemaah yang dirahmati Allah, meletakkan agenda peribadi lebih daripada agenda dakwah kita. Sehingga menjadikan seseorang itu tidak memancarkan peribadi sebagaimana layaknya peribadi seorang petugas dakwah. Maka orang-orang yang sebegini tuan-tuan, melalui proses pembersihan yang panjang, pertarungan dan penderitaan yang didatangkan oleh Allah, maka orang ini perlahan-perlahan akan terkeluar daripada jemaah Islam. Mula-mula boleh berlakon tuan-tuan. Lah sekali tak boleh tahan dia, tak boleh istiqamah dia. Lah sekali dia akan panah punggung dan dia akan angkat kaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammaz zabadu fayazhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi. Adapun buih itu, ianya akan hilang sebagai yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap di bumi. Ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah mendatangkan tamsil, pembentukan buih-buih di laut hasil daripada proses ombak yang membadai pantai. Menghasilkan jumlah buih-buih yang indah pada pandangan mata kerana jumlahnya, kerana reflect dia. Buih ni dia mereflect cahaya matahari. Kita nampak warna-warna dia yang cantik. Gerombolan-gerombolan buih ni kita nampak memutih saja di pantai atau di bawah arus. Tetapi hakikatnya buih-buih itu tuan-tuan, dia tidak mendatangkan manfaat. Banyaknya itu tidak memberikan kekuatan kepada jemaah Islam. Dia hanya sekadar tempelan. Jumlah yang banyak ini yang disebut oleh Nabi ni umat ghussaun, umat hak macam buih ni tuan-tuan, umat hak tak ada kekuatan. Sama-sama dia pun tak kuat. Buih sama buih ni tuan-tuan, dia tak kuat. Walaupun dia duduk berongkai. Ada hak pecah lah, ada yang berpisah. Ikatan sesama dia tidak kuat. Adapun Allah kata yang memberi manfaat pada manusia, maka ialah yang akan tetap di atas muka bumi ini. Jadi dalam kita tengok, sebagai seorang pendakwah, orang yang benar-benar tuan-tuan mengiltizamkan dirinya kepada kerja-kerja dakwah, maka orang ini akan diberikan istiqamah oleh Allah dalam hatinya. Walaupun dia diuji dengan bermacam-macam ujian, dia akan melihat mihnah dan cubaan yang didatangkan oleh Allah itu adalah sebagai satu bentuk
tanda kasih sayang Allah untuk menguji kekuatan imannya. Sebagaimana Allah menguji orang-orang yang terdahulu. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah sekadar kita ni cukup mengatakan aku ni orang beriman, aku ni sayang ke Islam, aku ni akan berjuang untuk Islam, tetapi belum lagi diuji oleh Allah sebagaimana Allah menguji orang-orang yang terdahulu. Jadi bila Allah uji ni tuan-tuan, itu tandanya kita melalui sunnah yang dilalui oleh orang-orang yang terdahulu, menunjukkan tanda Allah ni sayang kepada kita. Dipandang daripada sudut ini, dia kata mihnah, cubaan itu adalah daripada Allah supaya dengan cara itu dapat dibezakan di antara yang buruk dengan yang baik, membersihkan dan mengasingkan orang yang layak dan berhak memikul tugas-tugas khalifah di bumi, dan amanah yang besar lagi berat yang tak sanggup dipikul oleh langit, bumi dan gunung ganang. Jadi Allah mendatangkan mihnah ini adalah untuk membezakan di antara khabith minat tayyib. Khabith minat tayyib. Di antara khabith, benda-benda yang jelek, yang benda-benda yang khabith. Sifat-sifat orang-orang kekejian yang ada dalam hati orang ni tuan-tuan. Senang katalah, orang hak dalam hati dia ada nifak ni tuan-tuan. Minat tayyib, dengan orang-orang yang benar-benar mempunyai keikhlasan untuk bersama-sama dengan jamaah. Allah kata, wa ma kana Allah liyaziral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabithu minat tayyib. Mana mungkin Allah akan membiarkan orang-orang yang beriman ni tuan-tuan dibiarkan keadaannya begitu saja. Orang yang mengikut sunnah Rasulullah dan perjuangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah ini, Allah tak akan biarkan begitu saja. Dia diperkotak-katikkan oleh musuh yang berada di dalam jemaah dia. Orang-orang yang mempunyai niat yang sonsang, yang mempunyai niat agenda-agenda yang dibawa oleh musuh menyelinap melalui mereka dalam jemaah, maka Allah akan mendatangkan mihnah dan ujian sehingga terkeluar orang-orang yang khabis ini daripada jamaah, sehingga tinggal dalam jemaah Islam ni orang yang benar-benar tayyib, orang-orang yang benar-benar baik. Dan mereka inilah orang yang akan sanggup memikul tanggungjawab amanah sebagai khalifah yang tak mampu dipikul oleh makhluk-makhluk Allah yang lain seperti langit, bumi dan gunung ganang. Sebab tu tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, nilai takwa itu sangat penting. Takwa itu sangat penting. Dalam jemaah, Allah akan membiarkan orang-orang yang bertakwa akan terus istiqamah dengan jemaah. Yang berpura-pura orang-orang fasik tak akan terkeluar daripada jemaah. Sehingga kan Allah kata apa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Allah perintahkan kita supaya menyerahkan amanah kepada orang yang mempunyai keahlian. Antara ciri-ciri keahlian seorang itu mesti ada takwa. Kalau tak ada takwa, orang ni jangan kita beri. Beri amanah pada dia, jahanam. Rosak. Kita nak lantik pengurusi masjid, pengurusi surau, kita akan menilai orang dengan nilai yang takwa. Oh, dia boleh jadi pengurusi pasal dia ni orang takwa. Kalau dia ni kaki dangduk, kita tak bagi kat dia tuan-tuan. Kalau dia ni kaki semayang pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kita tak bagi kat dia. Sampai takwa ni kita melihat sampai kepada keluarga dia pun tengok. Tengok anak bini lagu mana. Oh, dia ni tak boleh jadi pengurusi. Tengok bini dia sudah. Tuan-tuan, masyarakat menilai takwa. Pasal apa? Pasal pengurusi masjid surau ni nak menguruhkan amanah rakyat, amanah masyarakat. Duit-duit orang beri, bukan sikit-sikit. Sampai ratus ribu. Kutipan-kutipan ratus ribu.
Takkan kita nak beri pada orang yang tak tentu halal. Jadi kita pilihlah. Tok Imam kena orang takwa, Bilal kena orang takwa, Tok Siok kena orang takwa, pengurusi, setiausaha, bendahari, semua orang takwa. Tapi bila kita melihat dalam sudut pengurusan hak lain pula, hak lantik jadi CEO syarikat-syarikat GLC, contohnya agensi kerajaan. Kenapa nilai takwa kita tak letak? Sedangkan mereka itu memikul dan menguruskan amanah yang sampai mencecah jumlah bilion ringgit. Masjid surau kita jaga betul-betul. Duk pegang syarikat-syarikat besar ni, kita tak peduli pun. Dia ni takwa tak takwa. Bila nak lantik menteri agama, dia ni sesuai. Pasal dia ni orang bertakwa. Tapi bila lantik menteri-menteri hak lain, nilai takwa kita tak pandang dah. Tok sebelah mata. Dia ni kena letak lah. Pasal dia ni orang penting. Dia ni orang lama. Dia ni orang kuat. Takwa, orang tak tengok. Inilah yang berlaku tuan-tuan dalam diri kita. Akhirnya kita mula melihat orang-orang yang kita berikan jawatan ini mula melakukan kerosakan demi kerosakan. Silapnya pasal kita tak menilai seseorang itu berdasarkan sistem nilai yang Islam, iaitu takwa. Muslimin-muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluhu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin waliyumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Sadaqallahul azim. Jika kamu dalam perang Uhud, Allah cakap pada para sahabat, jika kamu dalam perang Uhud mendapat luka, sesungguhnya kaum kafir itu pun dalam perang Badar telah mendapat luka yang sama. Nak? Jadi dalam kita berjuang ni, kadang-kadang Allah uji kita dengan keperitan. Kadang-kadang kita rasa kita tewas dah. Tapi Allah kata apa dia? Lagu mana yang kamu rasa hari ini? Dulu orang kafir pun dah rasa dah dalam perang Badar dulu. Mereka juga luka. Dan masa kejadian dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Orang kafir pun akan dimusnahkan. Orang beriman juga tuan-tuan, kita akan dapati ajal kita. Semua orang. Bukan makna bila kita ni baik, kita tak mati-mati dah. Kerajaan Islam ni takkan mati-mati dah. Dia tetap akan sampai kepada ajal. Nabi pun mati tuan-tuan. Nabi pun sakit, Nabi pun luka. Jadi dia kata, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Cuma bezalah cara orang kafir, bila dia mendapat pengajaran daripada Allah tak sama macam mana orang Islam bila dia mendapat pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah kata dalam Quran, dalam surah Maryam ayat 83, orang kafir ni bila dia kalah, dia mari perasaan dendam. Dia nak hancurkan lagi orang Islam. Orang Islam ni bila dia kalah, atau dia ni tak dapat kemenangan, dia akan bermuhasabah. Di mana kesilapan yang telah mereka lakukan sehinggakan kemaksiatan dan kebatilan masih lagi bermaharajalela. Dia melihat manusia perlu diselamatkan daripada kejahilan. Jadi dia terus berusaha berjihad. Orang kafir, dia melihat kemenangan Islam tu dengan kemarahan. Kita melihat kekalahan kita dengan rasa kesian, sayang kepada orang yang hari ini menang.
Allah sebut dalam surah Maryam, auzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara anna arsalna syaitana 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Allah kata, tidakkah kamu melihat bahawa kami telah menghantarkan syaitan itu kepada orang kafir untuk menggalakkan orang kafir itu berbuat kerja-kerja jahat dan maksiat dengan bersungguh-sungguh. Begitu tuan-tuan. Orang kafir bila dia kalah, syaitan mari datang motivasikan diri dia supaya dia balas balik dengan kejahatan yang berlipat kali ganda. Sebab itu semangat dia nak menghancurkan Islam ni ialah atas dasar hasutan, atas dasar semangat yang ditiupkan oleh syaitan ke dalam diri orang kafir supaya mereka ni lebih jahat, lebih jahat, lebih jahat. Tapi kita orang Islam, semangat kita, motivasi kita adalah syurga. Kita nak supaya kebaikan itu dirasai bersama. Kerana anak Adam itu semuanya layak hakikatnya untuk kembali ke kampung halamannya syurga. Cuma mereka sendiri yang memilih untuk mengikut tipu daya syaitan. Akhirnya dia mengikut syaitan bersama-sama, dihumbankan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi tak peliklah kalau kita tengok kenapalah orang kafir ni jahat benar dia. Pasal syaitan. Allah sebut dalam Quran, Allah hantar syaitan supaya membisikkan kepada orang kafir, mereka ini terus terbakar semangat mereka memikirkan agenda untuk melakukan kerja-kerja jahat. Tu'azzuhum azza. Mereka ini dihasut untuk buat kerja jahat maksiat dengan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang kita lihat tuan-tuan, Allah datangkan ke pengajaran ini adalah untuk Allah membezakan di antara orang yang mendapat pelajaran daripada kekalahan tersebut dengan orang-orang kafir yang melihat kekalahan tersebut untuk mereka merencanakan perbuatan yang lebih jahat pada masa yang akan datang. Dan supaya dia kata Allah boleh membezakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebahagian kamu menjadikannya sebagai syuhada, sebagai saksi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman daripada mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kemelut orang nak berebut kuasa hari ni tuan-tuan, masing-masing nak tuan-tuan pakat bersemangat nak menjatuhkan antara satu sama lain. Yang kalah kata lepas ni kita akan berusaha untuk jatuhkan puak ni. Yang puak yang berkuasa ni kalau boleh mereka tak nak jatuh. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, masing-masing mempunyai alasan. Kenapa mereka perlu diberikan kuasa dan kemenangan. Hakikatnya Allah menjadikan kita mata, akal, hati untuk melihat. Dan kita boleh menjadi saksi betapa kejahatan dan kemaksiatan itu akan boleh terus berluasa bila mana orang-orang yang mempunyai kejahatan dan kekejian dalam hati mereka diberikan kuasa. Nah, kita tengok hari ni alhamdulillah tuan-tuan, tak ada lagi lah tengok orang-orang LGBT belarak jalan, tak ada dah hari ni. Hari ni kita tengok tuan-tuan, tak ada lagi dah pesta-pesta arak. Yang kita nampak sikit demi sedikit arak cuba nak diminimizekan konsum dia di kalangan masyarakat. Tahun 2021 kita tengok kedai-kedai runcit sudah mula diberikan arahan tidak dibenarkan lagi menjual arak. Sebab tidak ada keperluan orang nak mendapatkan arak semudah itu di kedai runcit. Kedai runcit ni beli barang-barang keperluan. Arak ni bukan keperluan. Tepung gula boleh lagi kedai runcit. Nak cari obat gigi. Apa kehalnya kita kata nak jual arak situ.
Orang-orang baik akan sambut berita ni dengan kegembiraan. Tapi orang-orang yang dalam hati dia tak puas hati, marah. Kenapa yang nak diharamkan penjualan arak di kedai-kedai runcit? Pelik kata manusia ni, tuan-tuan. Bila kita kata, kita nak tukar, apa tu dia panggil apa tu? Tagline. Sawit anugerah Tuhan. Baguslah. Sawit anugerah Tuhan. Nak membawa manusia ini supaya dekat dengan sifat syukur. Pemberian Tuhan. Anugerah Allah dengan sawit itu, Allah banyak sekali manfaat dia. Tapi ada orang yang panah, tak suka. Dia kata jangan kita duk guna sangat perkataan Tuhan-Tuhan ni. Kita kena tengok bagaimana pandangan orang-orang barat. Astaghfirullahalazim. Sampai mereka ni tuan-tuan cukup alergik tuan-tuan. Alergik perkataan Tuhan pun alergik. Begitu sekali tuan-tuan. Begitu sekali. Saya bukanlah nak cerita sangat keadaan ni, tapi kita sedih pasal yang cakap ni ialah orang yang pernah duduk sekali dalam jemaah. Bila keluar jemaah, Allahu Akbar, takutnya sangat dia ni kepada istilah-istilah agama. Kerana apa? Dia kata ini semua boleh membawa kepada satu persepsi, ni nak memperkasakan syariat Islam. Dahlah yang nak bawa tu mari daripada jemaah Islam. Bawa pula slogan sawit anugerah Tuhan. Tuan-tuan, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, orang barat bukan fikiran macam tu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita orang Islam ni terlalu sangat nak menjaga hati orang barat. Kalau tak silap saya, duit dolar $10 dah. Ada tulis tak? Janganlah kita nak memandang teruk sangat pada orang barat. Kita sebenarnya alergik duk guna nama orang kafir. Orang barat pun sebenarnya tak ada lah alergik sangat. Apa dia kata dalam duit RM10 tu? We trust in God. Dolar Amerika, we trust in God. Hak RM1, hak $1 tu yang gambar Illuminati tu. Hak $10 dia percaya ke Tuhan balik. Hak $100 tak tahu, tak pernah tengok. Tulis apa. Muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Dan dikatakan di sini tuan-tuan. Kita tengok, pakat tengok. Allah kata semua yang berlaku ni Allah suruh kita tengok. Mereka ni menjadi saksi. Hak kata betul lagu mana tuan-tuan? Hak perangai tak betul ni tuan-tuan, kita kata Allahu Akbar. Baik, kita mari tengok. Mihnah ujian yang dihadapi oleh para pendakwah di arena dakwah pada asasnya terbagi kepada dua. Ini kita nak buat kerja baik ni tuan-tuan. Hak ni pun kata kami buat kerja dakwah, hak ni pun kata kami buat kerja dakwah. Kita tengok siapa yang buat kerja dakwah, siapa yang buat kerja dakwah. Asasnya dia kata sebagai seorang pendakwah, orang ini akan diuji dengan dua macam ujian. Dua macam cabang fitnah. Cabang yang pertama dia kata para pendakwah akan terdedah dengan berbagai bentuk pujukan seperti harta kekayaan, kemegahan, kekuasaan, kedudukan serta pangkat sebagai tawaran yang dikemukakan agar mereka berpaling daripada sebahagian atau keseluruhan prinsip-prinsip yang mereka perjuangkan. Nampak? Kerana nak kepada pangkat, nak kepada kemegahan, nak diberi kuasa, mereka sanggup tuan-tuan pusing bukan 180 dah, 380. Sampai depa ni kita kata Masya Allah punya teruk tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran tentang bagaimana manusia ni dia kilau mata dia dengan perhiasan duniawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khail musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tuan-tuan, orang kalau ikut hawa nafsu, bila dia melihat kepada keindahan nikmat-nikmat yang ada atas dunia ni, sama ada daripada bentuk wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda dan binatang ternak serta sawah ladang,
daripada bentuk-bentuk kesenangan dunia, mereka akan terpedaya dengan kilauan ni. Tetapi bagi orang yang beriman, dia ada siapa? Dia nak kepada Allah. Sebab Allah adalah tempat mereka kembali. Dan di sisi Allah itu disediakan sebaik-baik ganjaran, iaitu syurga. Qul a'unabbi'ukum bi akhsarina min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, Allah sebut, nak tak aku beritahu pada kamu akan imbuhan yang kamu dapat lebih daripada apa yang kamu nak tu. Apa dia? Allah akan beri kepada kamu jannatun, syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Duduk dalam syurga tak payah bimbang dah. Kekal kamu dengan nikmat yang dikurniakan oleh kamu kepada kamu oleh Allah itu sampai bila-bila. Kita ada bini lawa tuan-tuan, risau. Nah, orang nak ambil bini kita. Nah, kita ada rumah lawa, risau tuan-tuan. Kalau mari lagilah wabak macam ni tuan-tuan, kena buang kerja tuan-tuan, rumah kita kena lelong tuan-tuan, rumah kita jadi milik bank. Orang kaya beli rumah kita tuan-tuan. Kita ni kalau kita kata sayang sangat ke apa dia, barang kemas kita, barang-barang emas perhiasan kita, kenderaan kita, semua ni tak kekal tuan-tuan. Tapi bila masuk dalam syurga, semua nikmat yang Allah beri ni bukan sahaja dia ni kekal, tetapi Allah akan tambah sehari demi sehari, dia bertambah. Inilah Allah kata balasan yang lebih baik yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka kekal dalam syurga, dan isteri-isteri yang mereka miliki itu adalah isteri-isteri yang disucikan serta keredaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat tuan-tuan, ada orang yang diuji dengan kelemahan daripada sudut dunia. Allah sebut dalam Quran, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176, saya ambil masa sikit tuan-tuan, habiskan dengan kisah ni. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fattaba'u syaitan fakana minal ghawin. Baik. Dalam surah Al-A'raf ni Allah kata, watlu 'alaihim, sampaikan ataupun ceritakan kepada mereka, naba'al ladzi, tentang kisah satu orang ni. Atainahu ayatina, Allah kata aku beri pada dia ni tanda-tanda kehebatan aku. Ada satu hamba Allah ni tuan-tuan, Allah beri pada dia, tengok pada dia ni nampak tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Fansalakha minha, tetapi dia yang dapat tanda kehebatan Allah ni, dia telah belot daripada jalan Islam ini. Fattaba'u syaitan, kerana beloknya itu syaitan ni duk follow belakang dia. Fakana minal ghawin, maka orang ini akhirnya menjadi orang yang sesat. Tuan-tuan, ulama membahaskan tentang ayat ni dan bersepakat menyatakan bahawa orang yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah seorang ulama di zaman Bani Israel dahulu. Nama dia ialah Bal'am bin Bawrah. Satu orang yang Allah kurniakan kepada dia kedudukan yang sangat tinggi. Allah sebut dalam ayat seterusnya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah ikutkan keadaan dia ni, nah Allah kata, nescaya aku akan angkat darjat dia sangat tinggi. Pasal dia orang yang sangat hebat. Doa dia ni tuan-tuan, tak ada yang Allah tapih, mustajab. Dia berdoa dan tu Allah akan makbulkan doa dia. Orang yang sangat alim, Bal'am bin Bawrah. Dia datang daripada Bani Kan'an. Dia ni hidup sezaman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa Bani
Israel. Dia Bani Kan'an daripada keturunan Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi Allah kata Bal'am ini dia lebih cenderung untuk mendapatkan kesenangan yang sementara di dunia. Wattaba'a hawah, maka dia memilih untuk cenderung mengikut hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb. Allah kata Bal'am ini tuan-tuan, tak ada beza kalau kamu nak tengok Bal'am ni macam mana Allah tamsilkan dengan seekor anjing. Tuan-tuan, orang satu masa dulu Allah beri dia kehebatan, dia duduk dalam jemaah tuan-tuan, dia bersama dengan perjuangan Islam, tetapi akhirnya hati dia cenderung kepada kesenangan dunia kerana mengikut nafsu dia. Akhirnya apa kata? Dia ni akan jadi sebagaimana jadinya anjing. Perangai dia ni macam perangai anjing. In tahmil alaihi, kalau kamu halau anjing tersebut, yalhas, dia akan jeli lidah dia. Wa in tatrukhu yalhas, kalau kamu biarkan dia pun dia akan jeli lidah ni. Dia perangai anjing ni tuan-tuan. Dia tahulah daripada sudut sains pun anjing ni dia tidak ada apa tu dia panggil apa, liang apa ni, untuk apa, untuk peluh. Dia berpeluh, cara badan dia berpeluh menggunakan lidah. Sebab tu dia keluarkan lidah tu supaya keluar panas badan tu daripada badan dia dengan cara lidah tu. Anjing ni dia kerja dia keluar lidah. Dia mari hang halau dia keluar lidah, hang tak halau pun dia jenis keluar lidah. Tuan-tuan, kita boleh tengok macam mana orang yang satu masa dulu duduk dalam jemaah. Akhirnya kerana dia nak kepada nikmat dunia, tak kiralah pangkat ke, kedudukan ke. Nah, suatu masa dulu dialah orang yang kuat memperjuangkan Islam. Sekarang ni kita tengok Allah, kita kata, hei, aku pun tak faham lah dia ni. Nak jadi apa pun tak tahu. Sampai orang kata, anda makan ubat ke belum? Perangai dia tuan-tuan cukup menjengkelkan. Kita tak kacau dia lagu tu. Kalau kita kacau, kita sentuh lagi lah tuan-tuan perangai dia lagu tu. Duk jelih lidah lagu tu lah. Pasal apa tuan-tuan perangai anjing ni? Anjing ni perangai dia setia pada tuan dia. Na'udzubillah tuan-tuan. Dia setia pada tuan dia. Siapa bagi tulang kat dia? Dia menyalak lebih. Tuan dia relax di belakang. Dia kerja menyalak. Wok. Allahu Akbar. Ni Allah beri tamsil tuan-tuan. Memang cerita ni tentang Bal'am suatu masa dulu yang sanggup belot sehingga kan dia menggunakan kelebihan yang Allah beri pada dia kerana dia ditawarkan dengan harta oleh puak-puak Jabariyun yang duduk di Palestin. Dia diminta oleh puak-puak Jabariyun ni doa ke Allah supaya Allah mencelakakan Nabi Allah Musa dan pengikut dia. Tuan-tuan, kita biasa dengar dah kisah ni Bal'am ni. Mula-mula dia tak mau. Pasal dia kata, mana boleh aku mendoakan kecelakaan kepada Rasulullah. Dia dilindungi oleh malaikat. Tapi kerana dia termakan dengan dunia yang ditawarkan oleh pihak-pihak Jabariyun ni, akhirnya dia sanggup menggunakan kelebihan doa dia. Dia naik atas bukit, dia nak berdoa. Ya Allah, celakakanlah Bani Israel dan rahmatilah kaum Kan'an. Pasal dia satu kaum yang sama. Tapi Allah telah gelincirkan lidah dia. Dia tak boleh sebut perkataan celaka pada Bani Israel. Yang keluar daripada mulut dia, ya Allah, celakalah Bani Kan'an dan rahmatilah Bani Israel. Dicuba beberapa kali tuan-tuan, tak boleh. Lidah dia ni tak boleh nak sebut celaka pada Bani Israel. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Dia kata, aku memang tak boleh. Pasal lidah aku ni tak boleh aku kawal pada waktu aku nak berdoa. Maka dia kata, lagu ni dia kata, aku beri cadangan. Oh, bahaya tuan-tuan. Puak-puak pembelot ni tuan-tuan, bila dia dah makan hasil daripada majikan dia, dia boleh fikir satu strategi yang orang kafir pun tak nampak strategi ni. Boleh kita cerita sikit? Dia kata apa dia pada puak Jabariyun? Sesungguhnya Allah akan menurunkan laknat atau kebinasaan pada satu kaum
bila mana kaum tersebut membiarkan zina berleluasa. Dia tahu lagu mana Allah boleh turunkan azab pada tu kaum. Dia ada ilmu. Lah ni dia bekerja dengan pihak musuh. Kalau kamu nak aku doakan kecelakaan pada Nabi Musa, aku dah cuba buat, tapi tak boleh. Lah ni aku beri satu jalan. Hang balik nanti semua pakat, suruh anak isteri, suruh anak-anak kamu hak lawa-lawa ni, solek muka bagi lawa, pakai seksi-seksi, bawa barang dagangan, pergi dekat Bani Israel, Nabi Musa dengan kaum dia, pi acah-acah jual barang. Sebenarnya hang goda dia biar sampai mereka berzina dengan kamu semua. Orang kafir dia kan peduli, tuan-tuan. Dia sanggup guna anak mereka, tuan-tuan, solek anak bagi lawa, pergi jual barang dengan niat nak suruh mereka zina. Termasuklah puteri daripada pemimpin tu sebut. Anak dia, tuan-tuan, puteri nak lawa ni, ditugaskan, hang pergi goda Nabi Musa. Aku nak hang zina dengan Nabi Musa. Jadi cerita pelaris orang perempuan jadi pelaris ni, tuan-tuan, bukan zaman lah ni. Dulu lagi mereka dah buat kerja, tuan-tuan. Kadang-kadang bukan bagus mana pun barang dia, tapi hak jual itu bukan sedap mana pun. Contoh dah, tuan-tuan, sebutkan kat siang. Bukan sedap mana pun, tapi hak lawa tu. Cuma tengok hak belakang, hak tukang masak. Kadang-kadang bukan plekat, tuan-tuan. Tengok pun rasa nak muntah. Tapi buat hak depan tu hak lawa. Oh, mangat kita. No. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang berlaku? Maka Bani Israel, tuan-tuan, terjebak dengan masalah zina. Allahu Akbar. Terjebak dengan masalah zina, sehingga akhirnya Allah mendatangkan balak. Apa dia? Allah turunkan penyakit ta'un kepada Bani Israel. 70,000 Bani Israel mati kerana penyakit ta'un. Hari-hari mati, hari-hari mati. Nabi Musa bukan setakat dia ni kena penyakit ta'un, Bani Israel ni, tuan-tuan, sampai pada tahap nak keluar daripada lembah tu tak jumpa jalan keluar. Kata tempat ni bahaya, wabak ni, kena kelari daripada tempat ni. Pagi-pagi keluar, cari jalan ke utara. Bila sampai malam, tengok-tengok, mereka ni keluar waktu malam. Orang dulu dia suka memusafir waktu malam. Keluar awal malam, sedubuh esok, ini tempat kita bertolak semalam. Tolak arah barat pula. Jalan. Bila terbit matahari esok, ini tempat semalam. Tak jumpa jalan keluar, tuan-tuan. Macam masuk alam bunian. Pusing-pusing tempat tu juga. Sehingga kan Allah, Nabi Musa tanya pada Allah, Ya Allah, apa sebenarnya menimpa Bani Israel ni? Maka Allah suruh Jibril cerita pada Nabi Musa, sesungguhnya kaum kamu telah terkena balak doanya Bal'am bin Baurah. Nabi Musa bila dengar, Masya Allah, Bal'am ini orang saleh. Bal'am ni orang baik. Ini orang ulama. Kenapa ulama sanggup menjadi pengkhianat kepada orang Islam? Sebab ulama sendiri sudah dapat habuan. Maka akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, Ya Allah, kau cabutkanlah kelebihan yang telah kau berikan kepada Bal'am. Akhirnya, tuan-tuan, Allah cabut, tuan-tuan, kemuliaan yang Allah beri pada Bal'am. Dan sehingga kan Allah kata apa dia? Perangai orang macam Bal'am ni, tuan-tuan, serupa macam anjing. Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Lidah dia lagu tu. Kita cakap lagu ni pun dia cakap, tak usah layan lah senang je tu. Tak usah layan. Cukup menjengkelkan. Lagi dilayang, lagi sakit hati. Muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Zalika masalul qaumul lazina kazzabu bi ayatina. Allah kata, inilah contohnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Dulu dialah pejuang Islam. Hari ni, Allahu Akbar, faqsus qasasah. Allah suruh kita ceritakan kisah ni. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kita hari ni boleh fikir. Ini di antara Allah datangkan tanda-tanda, tuan-tuan. Bukan kita nak cerita pasal siapa-siapa, tuan-tuan. Cerita secara umum. Tapi kita boleh tengok, tuan-tuan, ayat Allah ni, kebenaran ni, satu masa dulu berlaku pada Bal'am. Hari ni, orang hak cerdik pandai tapi khianat pada perjuangan Islam.
Apa jadi pada mereka? Allah tamsilkan mereka macam anjing. Tuan-tuan boleh tengok, boleh nilai sendiri tuan-tuan. Allahu a'lam bissawab. Dah habis masa. Kita tengok pula minggu depan, bulan depan, cubaan ataupun fitnah yang kedua. Pendakwah akan menghadapi berbagai bentuk ugutan dan tekanan. Hak ni normal tuan-tuan. Hak ni normal. Banyak dah hak kena. Ada yang dipenjara, dibunuh. Ini kita tengok insya-Allah pada bulan hadapan. Yang baik daripada Allah, ya lemah diri saya mohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan, khilaf dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Sikit sebanyak perbahasan kita yang kita ambil daripada kitab yang ditulis oleh almarhum Dr. Fathah Yakan ini akan dapat membetulkan diri kita supaya senantiasa berada pada landasan yang betul dan dapat memperkukuhkan langkah kita supaya istiqamah dengan perjuangan Islam sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.